Assalamualaikum. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang perkembangan kanak-kanak yang berusia 2 tahun setengah. Pengenalan. Perkembangan ini adalah proses yang berlaku secara berterusan dari lahir hinggalah dewasa. Setiap kanak-kanak akan lalui proses perkembangan ini, tapi dengan kadar yang berlainan lah. Okay, seterusnya, kanak-kanak yang berusia 2 tahun setengah. 2 tahun setengah ini biasanya sudah mencapai koordinasi mata, tangan dan kaki yang semakin sempurna. Contohnya dah boleh makan sendiri, dah boleh urus diri sendiri. Contohlah. Saya Nurhamiza binti Hamzah, boleh panggil saya Miza. Pertumbuhan fizikal terdiri daripada perkembangan dan perubahan pada bahagian fizikal seperti berat badan, ketinggian, lilitan kepala dan lengan, nisbah badan dan kaki, kandungan lemak badan, pertumbuhan gigi dan rangka tulang. Perkembangan motor kasar dan halus merangkumi kawalan pergerakan yang membantu seseorang itu untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran dan memerlukan koordinasi pergerakan kompleks dengan keupayaan berbeza disatukan. Setiap kemahiran bekerjasama antara satu dengan yang lain untuk mengawal persekitarannya secara berkesan. Aktiviti yang boleh dilakukan ialah kinetic sense. Aktiviti ini dapat membantu dalam menyokong perkembangan fizikal seperti kemahiran motor halus. Tekstur pasir kinetik ini boleh membantu mereka untuk lebih tenang dan rileks. Saya Asmalata Akmal binti Rosidin. Tajuk saya adalah aspek perkembangan kognitif untuk 2 tahun setengah. Perkembangan kognitif adalah memfokuskan kanak-kanak belajar dan memproses maklumat, iaitu proses memperkembangkan daya fikir kanak-kanak atau membina pengetahuan kanak-kanak. Aktiviti yang boleh dilakukan untuk perkembangan kognitif untuk 2 tahun setengah adalah aktiviti sorting dan matching warna. Untuk bermain aktiviti ini adalah bina eye contact dan dapatkan perhatian kanak-kanak. Jelaskan pada kanak-kanak untuk padankan warna di bekas telur dan akhir sekali memberikan respon pada kanak-kanak. Kebaikan untuk aktiviti ini adalah dapat tingkatkan kawalan motor halus apabila anak menggunakan jari untuk menyuaikan padan, dan tingkatkan kemahiran persepsi visual, cara berfikir dan latih memori. Boleh melatih anak untuk berfikir dan melatih memori kanak-kanak. Aspek perkembangan emosi. Emosi merupakan perasaan naluri seperti gembira, malu, sedih, takut dan sebagainya. Emosi memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan kanak-kanak. Apabila umur kanak-kanak meningkat, mereka semakin matang dalam cara meluahkan emosi. Setiap kanak-kanak mempunyai tahap perkembangan emosi yang berbeza-beza. Ini bergantung kepada umur mereka yang menentukan perkembangan mereka. Oleh sebab itu, kita memerlukan cara terbaik untuk merangsang emosi kanak-kanak supaya perkembangan emosi kanak-kanak berkembang dengan baik mengikut usia mereka. Dalam tempoh ini, kanak-kanak sedang berperang dengan emosi mereka sendiri dan mereka lebih cenderung beremosi jika tidak mendapatkan sesuatu daripada ibu bapa mereka. Mereka akan menangis, berpelut tubuh dan merajuk jika tak dapat sesuatu yang diimpikan. Mereka juga suka akan membuat perangai, tak dengar cakap, suka mengamuk dan macam-macam lagi kerana yang suka dikawal oleh ibu bapa. Perkembangan emosi melalui aktiviti memainkan peranan yang sangat penting dalam pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak. Ia melibatkan latihan membentuk cara mereka berfikir, cara mereka bertindak, cara mereka berkomunikasi, cara mereka membuat keputusan. Antara aktiviti yang boleh dilakukan kepada kanak-kanak ialah suruh mereka meneka mimik muka yang ditunjuk. Contohnya, print gambar wajah-wajah muka seperti takut, marah, gembira dan suruh mereka meneka dan ajak mereka membuat mimik muka tu sekali. Contoh perasaan sedih seperti muka tengah sedih, muka tengah marah dan sebagainya. Hari ini saya akan bentangkan mengenai aspek perkembangan bahasa. Kanak-kanak menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain secara berkesan. Aktiviti perkembangan bahasa yang sesuai untuk usia kanak-kanak 2 tahun setengah adalah aktiviti memadankan warna. Dalam aktiviti ini, kanak-kanak dapat memadankan batang aiskrim pada kotak telur yang berwarna. Dalam aktiviti ini juga, kita dapat membantu merangsang pertuturan bahasa kanak-kanak, iaitu kanak-kanak dapat menyebut dan mengenal warna tersebut. Seterusnya, aktiviti ini juga dapat membantu mengasah kemahiran memerhati, iaitu fokus kanak-kanak dalam melakukan aktiviti tersebut.
dan dapat mempertingkatkan kemahiran interpersonal kanak-kanak, iaitu kanak-kanak dapat mendengar arahan dengan baik dan mengikuti langkah aktiviti dengan baik. Aspek perkembangan sosial untuk kanak-kanak yang berusia 2 tahun setengah adalah perkembangan sosial merupakan satu proses yang membolehkan kanak-kanak ini berinteraksi dengan orang lain, contohnya ahli keluarga, masyarakat. Selain itu, aktiviti yang sesuai adalah aktiviti role play, macam main berperanan lah. Dia macam pegang satu watak, contoh macam dia jadi chef. So, nanti dia akan tanya ahli keluarga lah macam nak makan apa. Jadi ahli keluarga pun tanyalah, cakap lah balik nak makan nasi goreng, nak makan nak minum air, macam tu. Jadi kat situ ada ni lah, interaksi antara dengan orang lain. Perkembangan moral melibatkan fikiran, perasaan dan tingkah laku yang berkaitan dengan peraturan atau nilai-nilai moral tentang bagaimana seseorang itu berhubung dan bertindak baik kepada orang lain dalam persekitaran sosial mereka. Selain itu, kanak-kanak tersebut juga diberi pendedahan kepada ajaran agama supaya kanak-kanak membezakan mana yang baik dan mana yang buruk, kerana kanak-kanak yang didedahkan ajaran agama sejak kecil lagi adalah baik kerana kanak-kanak mudah terikut dengan apa yang diajarkan kepadanya. Pada peringkat 2 tahun setengah, ibu bapa perlu menyemai nilai-nilai murni dalam diri mereka. Jadi, sebagai ibu bapa bertanggungjawab untuk mendidik dan memupuk nilai murni dalam diri anak-anak. Antara peranan yang boleh dilakukan oleh ibu bapa ialah menunjuk teladan yang baik kepada mereka. Ibu bapa merupakan rujukan yang pertama pada anak-anak dalam membentuk sasiah diri mereka apabila mereka semakin besar, kerana didikan agama juga penting dalam menerapkan nilai murni dalam diri mereka. Jadi, sebagai ibu bapa juga perlu mengajar anak mengenai pembentukan akidah. Ingatkan mereka bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melihat dan mendengar apa yang mereka lakukan. Bawakan juga kisah-kisah Nabi dan Rasulullah SAW sebagai pengajaran serta akibat-akibat berbohong, supaya mereka berasa takut apabila untuk berbohong dan mengaku kesilapan mereka tanpa menyalahkan orang lain. Ibu bapa tidak boleh memandang remeh dalam memupukkan nilai murni dalam diri anak-anak. Ibu bapa juga merupakan watak yang sangat penting dalam memupuk sasiah yang baik kepada anak-anak. Nilai murni ini perlu didedahkan sejak kecil lagi supaya pembentukan nilai murni anak-anak apabila mereka besar nanti untuk menjadikan insan yang lebih baik. Aspek perkembangan kreativiti. Dari segi kreativiti, kanak-kanak berkebolehan untuk menghasilkan atau mengeluarkan imajinasi. Dari segi pemikiran, diorang boleh menghasilkan pelbagai corak apabila melukis ataupun mewarna. Aktiviti perkembangan kreativiti yang sesuai untuk kanak-kanak 2 tahun setengah adalah aktiviti firework art. Kanak-kanak menghasilkan corak bunga dengan menggunakan straw. Aktiviti ini dapat meningkatkan kreativiti kanak-kanak dengan membuat percikan bunga pada kertas menggunakan cat air dan straw. Aktiviti ini dapat meningkatkan daya imajinasi kanak-kanak dan fokus kanak-kanak semasa melakukan aktiviti mengecok. Kesimpulannya, pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak amat penting dalam proses pembesaran mereka. Pada tahap ini, kanak-kanak membesar dengan pesat. Ibu bapa atau orang dewasa haruslah memainkan peranan yang penting dalam memenuhi keperluan kanak-kanak seperti keperluan asas, kasih sayang, kebajikan dan memberi kata semangat atau keyakinan kepada kanak-kanak untuk peringkat yang seterusnya. Kata-kata dorongan dan pujian haruslah diberikan kepada kanak-kanak ini sebagai inisiatif terhadap pembangunan diri mereka. Kanak-kanak awal ibarat kain putih. Ibu bapalah menjadi pencorak kain tersebut. Bimbingan dan didikan yang betul akan mempengaruhi corak pemikiran kanak-kanak. Justru itu, wajarlah kiranya kanak-kanak dibentuk berdasarkan kemampuan intelektualnya. Jika kanak-kanak itu dibentuk dengan baik, maka kanak-kanak itu akan menjadi insan yang mulia. I used to think that I wasn't fine enough, and I used to think that I wasn't wild enough, but I won't waste my time trying to figure out.
Tahu. Okey, good. Okey. Ni ada 4 emosi. Emosi yang pertama adalah terkejut. Terkejut. Macam mana terkejut? Kan mata kita besar, mulut kita ternganga, kita terkejut kan? Okey, good. Okey, tunjuk kat kamera macam mana muka terkejut. Okey, good. Okey, seterusnya adalah marah. Bandai. Kalau marah macam mana? Kena kita bengis kan? Kalau marah, kalau kawan kacau kita marah kan? Marah. Macam mana muka marah? Okey, tunjuk kat kamera. Okey, good. Okey, seterusnya adalah gembira. Kalau kita ada hadiah, kita dapat hadiah. Kalau kawan ucapkan selamat hari jadi kat kita, kita gembira kan? Gembira? Okey, kalau gembira kita senyum. Okey, macam mana muka gembira? Okey, tunjuk. Okey, good. Okey, yang terakhir adalah sedih. Okey, kalau kawan ambil barang kita, kita sedih kan? Tak sedih? Okey, bila Ica sedih? Bila kawan kacau. Kalau kawan kacau, Ica sedih? Okey, macam mana muka sedih? Okey, tunjuk. Okey, good. Abang Omar, jangan bagi tahu Mama ya. Siapa yang sepakan? Mimi. Minta maaf